Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan artikel sebentar tadi, ia cukup menyedihkan apabila ada segelintir ahli parlimen yang mempamerkan gelagat kurang sopan dan mengamalkan budaya tidak matang ketika sesi perbahasan di Dewan Rakyat. Tindakan mereka itu umpama mencela kemuliaan parlimen sebagai badan perundangan yang tertinggi yang sewajarnya dihormati. Kelakuan mereka masing-masing saling tidak tumpah seperti manusia yang tidak bertamadun. Hal ini kerana saya menggambarkan sebelum ini, kriteria seseorang wakil rakyat ialah seorang yang berbudi bahasa tinggi selain daripada mempunyai kelayakan yang lain, kerana seorang wakil rakyat kerjanya ialah berkhidmat untuk rakyat. Maka beliau seharusnya mempunyai budi bahasa yang tinggi dan sopan untuk menyantuni segenap masyarakat yang diwakili oleh beliau. Insiden ini sangat mengecewakan, lebih-lebih lagi apabila banyak komen masyarakat di luar sana, terutamanya di media sosial, mengatakan bahawa Parlimen Malaysia tidak ubah seperti sarkas. Ini disebabkan sikap ahli parlimen itu sendiri yang masih ditakut lama, iaitu bertikam lidah semasa sesi perbahasan, mengeluarkan kata-kata kesat dan resis. Insiden-insiden begini adalah bukti di mana bahawa prinsip rukun negara, khususnya rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, hanyalah menjadi sebutan di bibir kita sahaja dan bukannya tersemat rapi di dalam hati dan menjadi jati diri kita. Saya beranggapan perkara ini terjadi kerana ada di kalangan ahli parlimen sendiri yang tidak memahami makna rukun negara tersebut. Seharusnya mereka yang menjadi wakil rakyat ini adalah individu yang menjadi ejen ataupun contoh keberkesanan prinsip rukun negara. Baik, apakah yang terkandung di sebalik makna prinsip kesopanan dan kesusilaan tersebut? Kata nama kesopanan berasal daripada perkataan sopan yang bermaksud tata tertib, budi bahasa, tertib peraturan, beradab, segan dan baik tingkah laku. Manakala kesusilaan pula merujuk kepada personaliti dan tingkah laku. Ia bererti setiap tutur kata dan tingkah laku seseorang individu haruslah cakna dengan nilai-nilai sensitiviti agama, bangsa dan budaya pelbagai masyarakat di Malaysia. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Sebagai seorang ahli parlimen yang membawa gelaran yang berhormat, seharusnya beliau harus mengangkat gelaran itu selari dengan perilaku beliau. Beliau juga tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata begitu kerana sifat resis dan seksis tidak sepatutnya ada pada diri wakil rakyat itu, kerana wakil rakyat kerjanya menyantuni rakyat. Kesemua whip parti tersebut telah sebulat suara memperbaharui komitmen mereka untuk mempertahankan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dalam memastikan perkataan berbau hasutan, rasis, biadab dan seksis tidak digunakan oleh ahli-ahli yang berhormat. Apa gunanya mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir, mencipta slogan kepimpinan melalui teladan sekiranya ahli parlimen di luar sana tidak mengamalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan tersebut dengan sebaik mungkin. Hal ini akan menyebabkan kepimpinan mereka semakin lama semakin lenyap kerana menunjukkan teladan yang tidak baik kepada rakyat setiap kali berlakunya sesi perbahasan di Dewan Rakyat. Saya memuji cara perbahasan di antara Datuk Dr. Taqiyuddin Hassan dengan Gobind Singh. Meskipun kedua-duanya berlaku percanggahan pendapat, namun cara perbahasan mereka berlangsung dalam suasana yang baik, iaitu penuh hormat, bijak beserta fakta yang kukuh. Contoh seperti inilah yang mendapati slogan kepimpinan melalui teladan dan memenuhi prinsip kesopanan dan kesusilaan yang sewajarnya dicontohi dan dikekalkan oleh semua ahli parlimen supaya dapat mewujudkan suasana persidangan parlimen yang bersifat lebih segar dan lebih matang, dan bukannya perbahasan yang dicemari dengan jeritan dan perkikan ahli parlimen. Oleh itu, saya menyeru kepada anda semua, tidak kiralah ahli politik mahupun rakyat, marilah kita bersama-sama mengamalkan dan menghayati sepenuhnya prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini juga akan membentuk individu berdisiplin dan bermoral yang akan membantu mewujudkan sesebuah masyarakat yang baik, berbudi bahasa, bersopan santun dan bersusila, serta dapat mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.